Dan pada masa yang sama, kalau kita melihat juga soalan kedua, berapakah kos dan sebagainya berkaitan dengan pengambil alihan. Kalau kita nak mengambil alih sesebuah syarikat, bukan saja kos untuk pengambil alihan, tapi dalam keadaan lebuh raya ini, bukan saja kita mengambil alih syarikat itu, tapi pada masa sama rakyat mengharapkan pemansuhan. Jadi dua kos yang perlu dilihat, kos pengambilan dan pada masa sama kos untuk kita menghapuskan tol. Dan ini kalau kita lihat kajian daripada pihak yang telah dilantik oleh EPU, Ernst & Young dan sebagainya, daripada makmal, kosnya begitu besar sekali kalau kita kumpulkan. Dan kalau saya sendiri melihat dengan kos yang begitu besar, kita patut imbangi, adakah kita patut mengambil syarikat konsesi ataupun lebuh raya, ataupun adakah kita patut menambah baik ataupun memperbanyakkan jalan-jalan persekutuan supaya dapat ditingkatkan sebagai pilihan kepada rakyat, sama ada untuk menggunakan lebuh raya, untuk menggunakan jalan persekutuan, ataupun menggunakan dilabuhkan dalam perkhidmatan awam, misalnya pengangkutan awam. Ini akan memberi pilihan pada rakyat. Yang ketiga, sama ada inisiatif pengurangan kadar tol ini sedang dan telah pun kita laksanakan. Kalau kita melihat daripada yang lepas, kita telah pun menghapuskan sebahagian pada kadar tol di sebahagian lebuh raya, dan ada juga dikurangkan, dan perinciannya sudah pun saya jawab dalam penggolongan tahun lepas. Saya boleh bekalkan lagi yang berhormat pada maklumat-maklumat tersebut. Ketiganya sama ada dengan penambahan pengguna lebuh raya, penggunaan trafik yang bertambah, kadar tol patut bertambah. Kalau kita melihat keseluruhan daripada sekarang ini, ada 30 syarikat konsesi lebuh raya. Daripada 30 tersebut, hanya 5 sebenarnya yang ada keuntungan, iaitu melalui trafik yang banyak dan sebagainya. Yang selebihnya sebenarnya tidak mendapat keuntungan sebab kadar pengguna lebuh raya itu masih belum mencukupi. Kalau saya ambil contoh PLAS, iaitu sebuah syarikat konsesi yang paling lama, apa yang penambahbaikan yang kita telah lakukan ialah, kalau dulu mereka akan dapat, sebab dia generasi pertama, perjanjian generasi pertama, di mana mereka lah yang pertama sekali membuat dulu, tapi sekarang ini penggunaan trafik itu begitu banyak. Sebab itu mereka diberi tanggungjawab, kalau kesesakan berlaku adalah menjadi tanggungjawab syarikat konsesi itu untuk menambah supaya laluan jalan itu dapat diperbesarkan. Sebab itu kalau kita melihat PLAS Highway, sekarang ini mereka melakukan penambahan lorong-lorong, terutamanya di kawasan Damansara dan juga di kawasan Seremban dan Senawang. Itu ditanggung oleh mereka sendiri. Mereka kena labuhkan, memastikan keselesaan pengguna itu. Kalau laluan itu sudah tidak dapat menampung keperluan trafik, mereka kena tambahkan. Itu sebahagian daripada penambahbaikan. Kalau ikut perjanjian awal, kita yang kena bayar, tapi sekarang ini tidak. Syarikat konsesi itu sendiri akan membayar untuk memberi keselesaan kepada para pengguna lebuh raya. Terima kasih, Datuk Menteri.